Tiada tolak ansur dalam isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Majlis pelancaran hari ini merupakan detik bersejarah bagi seluruh warga Tawau sebagai lokasi permulaan penjelajahan kembara kenali Borneo sehingga ke Teluk Melanau, Sarawak. Cuaca hujan mengiringi perjalanan baginda berdua ke Lahad Datu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan memulakan siri dari 0 km Tawau menuju ke Menara Kayangan Lahad Datu sejauh 146 km. Acara pelancaran kembara kenali Borneo keberangkatan Sri Paduka Baginda berdua disempurnakan Tuan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar Datuk Mahiruddin. Perjalanan tuanku berdua bersama 70 rombongan diiringi bacaan selawat oleh kumpulan-kumpulan selawat yang berada di sepanjang perjalanan sekitar Bandar Tawau. Selain itu, pelatih jururawat, kaki tangan Kastam Diraja Malaysia serta orang ramai turut berada di bahu jalan untuk melambai sebagai tanda ucapan selamat jalan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Kerajaan perpaduan tidak akan sama sekali bertolak ansur terhadap mana-mana pihak yang menyentuh isu 3R termasuk menghina institusi diraja negara, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua pihak perlu mengetahui batas kebebasan bersuara untuk berbicara dan mengkritik kerajaan. Jelas Datuk Seri Anwar sebarang cubaan menghasut rakyat sehingga mencetuskan konflik dalam masyarakat yang berbilang kaum tidak boleh diterima sama sekali. Negara ini kena ada rule of law, kena ada undang-undang dan peraturan. Boleh bicara apa pun, boleh kritik siapa pun. Kritik raja ada haknya. Kamu gunakan sentimen hasut orang-orang Melayu benci kepada Cina. Kamu hasut orang guna agama untuk gunakan mengatakan kita semua ini macam kafir. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan tolak ansur. Bila berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jelajah Perpaduan Madani Pulai di Johor Bahru. Dalam ucapannya itu juga Perdana Menteri berkata pelbagai program pembangunan pertanian serta program industri dan transformasi digital yang dirancang mampu menjadikan Malaysia kembali sebagai negara terkemuka di rantau Asia. Beliau yakin impak daripada program tersebut boleh dilihat dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Terkaya di dunia, Elon Musk dengan SpaceX, Starlink, Tesla, pilih Malaysia sebagai ibu pejabat untuk rantau Asia. Infineon, syarikat besar IT dari microchips dari Jerman. Dia datang beberapa bulan yang lalu jumpa. Dia nak decide nak labur di mana. Malaysia atau Texas, Amerika, ataupun kerajaan Jerman pujuk minta dia labur semula expand di Jerman. Kerajaan ini stabil atau tidak? Dia tahu, dia kita jelaskan. This government is stable, insya-Allah akan kekal sehingga 4 tahun akan datang. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan beliau tidak sama sekali mahu menjadi pemimpin negara sekiranya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dipertikai. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan mahu corak politik negara diubah terutama pembangkang yang menakut-nakutkan orang Melayu termasuk sentimen hak keistimewaan orang Melayu. Siapa yang boleh pertikai kepimpinan Melayu, puasa Melayu, Islam agama persekutuan, bahasa Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, hak semua orang Melayu? Tidak ada. Kawan-kawan kita baik dalam DAP, MCA, MIC, maka dalam keadilan yang ada bukan Melayu tidak pernah pertikai. Dan saya tidak mau jadi Perdana Menteri kalau prinsip-prinsip perlembagaan ini dipertikai.
Sementara itu, pengundi Simpang Jeram diharap terus memberi sokongan kepada calon Pakatan Harapan PH bagi Simpang Jeram Insinyur Nazri Abdul Rahman untuk menjadi wakil rakyat di kawasan itu. Perdana Menteri berkata ini sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan penduduk Simpang Jeram. Nazri biar dia kerja, biar kita pantau, biar dia pastikan negeri Johor dan kerajaan persekutuan bantu orang Jeram. Make sure Nazri win comfortably. Kira-kira 800 penduduk pelbagai kaum yang juga merupakan pengundi di Simpang Jeram hadir pada ceramah mega perpaduan madani di Sungai Abung Muar. Ceramah dimulakan dengan tayangan video durasi 1 minit bagi memperingati perjuangan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Rata-rata warga Johor baru menyambut baik peruntukan RM500 juta bagi menambah baik kemudahan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor. Pengumuman oleh Perdana Menteri juga menggembirakan mereka dan menantikan perubahan yang bakal berlaku di hospital tertua di Johor itu. Saya memang salah seorang patient yang selalu pergi ke HSA. Saya memang ada schedule untuk rawatan di HSA. Saya rasa berterima kasih dengan kerajaan sekarang, especially our PMX dan juga Menteri Besar Negeri Johor, Datuk Hafiz On. Dengan usaha mereka ni, saya rasa masalah-masalah pesakit yang kunjung ke HSA akan berkurangan. Dari segi peruntukan yang disediakan oleh kerajaan ni, pada saya baik benarlah, harus diteruskan. Memandangkan pengalaman Pak Cik yang pasal orang rumah Pak Cik pun sakit, jadi selalu masuk ke sana. Jadi Pak Cik selalu nampaklah keadaan di situ. Dengan katilnya bed terlampau sesak. Itu lagi baguslah sebab bila kalau sekarang ni kalau kita tengok pun kalau ikutkan macam HSA itu orang dah lama. Lepas tu kalau dari segi pesakit luar kalau kita tengok pun kesian jugalah dengan keadaan yang sempit. Itu satu idea yang baiklah. Pasal apa? Saya pun dulu ex-staff dekat HSA bagian farmasi. So saya kata dah lama dah cerita ni dengan saya berapa puluh tahun dah. Tapi kalau jadi realiti, satu kebaikan lah untuk staff sana dan itu untuk pesakit-pesakit luar. Menjelang hari mengundi awal esok bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai Johor, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang menjalankan persiapan akhir melibatkan peralatan untuk proses mengundi yang berlangsung di Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 2 dan Balai Polis Kempas Johor Bahru. 3 saluran dibuka bagi proses undi awal di 2 pusat mengundi berkenaan melibatkan pegawai dan anggota polis. Seramai 881 pegawai dan anggota akan mengundi di 2 saluran di Markas PPPM Wilayah 2 Tampoi, manakala 46 lagi di Balai Polis Kempas. Proses mengundi awal bermula pada 8 pagi sehingga 5 petang melibatkan pusat mengundi di PPM Wilayah 2. Sementara itu, di Balai Polis Kempas dibuka sehingga 12.30 hari. Pemeriksaan peralatan bagi tujuan undi awal dijalankan di Bilik Operasi SPR di Menara Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Tinjauan turut menyaksikan sebanyak 17 daripada 226 undi pos telah diterima di Pusat Penerimaan Balik Sampul Undi Pos di Menara MBJB. Semua kertas undi awal dan undi pos akan dikira selepas 5 petang pada hari mengundi 9 September ini. Sebanyak 270 daripada 278 permit ceramah dan kempen PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram diluluskan Polis Johor setakat semalam. Jurucakap media PRK Johor Superintendent Ibrahim Maksum berkata 10 permit ceramah dan 26 permit kempen diluluskan di Pulai, manakala 2 permit ceramah serta 7 permit kempen diluluskan di Simpang Jeram. Setakat ini 2 kertas siasatan dibuka dan polis mengingatkan semua parti berkempen secara berhemah dan tidak menyentuh isu sensitif terutama berkaitan 3R.
Memasuki hari ke-10 kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Simpang Jeram, calon Pakatan Harapan Nazri Abdul Rahman berkata sepanjang tempoh berkempen beliau telah menyantuni hampir 80% penduduk di kawasan rumah kos rendah dan luar bandar. So dengan kempen yang kita jalankan hampir 80% itu, mudah-mudahan pencutian terakhir ini kita dapat capai 100% dan memastikan bahawasanya semua penduduk di Dun Simpang Jeram kita dapat santuni dan kita akan temui insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di kediamannya di Batu Tiga, Bakri. Mahkamah Tinggi hari ini melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas kesemua 47 tuduhan rasuah, pecah manah dan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekurah memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar memaklumkan Jabatan Peguam Negara telah menerima representasi Timbalan Perdana Menteri bagi menggugurkan kesemua tuduhan. Ini bermakna pihak pendakwaan boleh meneruskan kes ini atau mengemukakan kes terhadap Datuk Seri Zahid pada bila-bila masa nanti berdasarkan fakta dan keterangan yang serupa dalam kes ini. Semasa prosiding, Muhammad Dusuki berkata pihak pendakwaan ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Datuk Seri Zahid berdasarkan 11 alasan mengikut peruntukan 145 Perlembagaan Persekutuan. Beliau dihadapkan ke mahkamah pada 2018 manakala pembicaraan bermula pada 2019 dengan mendengar keterangan 99 saksi pendakwaan. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punyai hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa? Merdeka maknanya merdeka rakyat. Penumpang Malaysia Airlines dibenarkan membawa makanan sendiri dalam penerbangan semasa tempoh peralihannya kepada penyedia perkhidmatan catering baharu. Malaysia Airlines berhad MAB memaklumkan makanan yang perlu dipanaskan sendiri dan makanan tidak halal adalah dilarang. Pelanggan yang terjejas dengan perubahan makanan akan menerima tawaran makanan yang diubah semula dan makanan prabungkus bergantung kepada kelas perjalanan dan tempoh penerbangan. Ini termasuk bagi laluan domestik dan antarabangsa terpilih. Makanan prabungkus akan ditawarkan untuk penerbangan yang singkat, manakala makanan yang diubah semula akan disediakan untuk penerbangan lebih panjang. Pada 30 Ogos lalu, Malaysia Aviation Group MAG selaku syarikat induk MAB memaklumkan akan mengaktifkan pelan kelangsungan perniagaan BCP bagi perkhidmatan sajian makanan dalam penerbangan di laluan terpilih di bawah MAB buka kuasa 1 September 2023 susulan penamatan lanjutan kontraknya dengan Brahim's Food Services BFS pada 31 Ogos 2023. Asik Offshore and Marine Sdn Bhd bakal menerajui projek limpungan kapal teknologi hijau pertama di Batam, Indonesia. Projek dengan kerjasama PT DOC dan Perkapalan Kotja Bahari PTDKB itu membabitkan nilai pembangunan kasar berjumlah 2 bilion ringgit.
Selain projek berkenaan, nilai tempahan yang diperoleh menerusi anak syarikat bersama PT ASIC Energy Nusantara akan mengekalkan pendapatan syarikat untuk tempoh 2 tahun akan datang. Ia membabitkan pembinaan 2 projek Dok Terapung, Tongkang dan Bot Tunda. Pengarah urusan kumpulan ASIC, Jazli Rahimi dalam kenyataan berkata sinergi dengan syarikat limbungan kapal milik kerajaan Indonesia ini akan mengukuhkan jejaknya di negara seberang. Seterusnya membawa hubungan kedua-dua negara ke peringkat lebih tinggi. Januari lalu, ASIC dan PT DKB memeterai perjanjian persefahaman ketika lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Bursa Malaysia meneruskan momentum peningkatannya pada sesi awal dagangan hari ini disokong oleh minat belian berterusan terhadap saham wajaran tinggi terpilih serta seiring dengan sentimen positif di pasaran serantau. Indeks FVM KLCI naik 0.33 mata kepada 1,463.76 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan D-Nex kekal pada 46.5 sen, Valesto naik 2 sen kepada 25.5 sen dan Armada meningkat 1 sen kepada 54 sen. Dutch Lady pula muncul kaunter saham paling untung naik 30 sen kepada RM22.30. Manakala saham Hub Seng bertambah 11 sen kepada RM4.11 dan Time.com naik 11 sen kepada RM5.47. Ringgit membelekan urus niaga dengan hampir mendatar berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang pengumuman pendirian Bank Negara Malaysia BNM mengenai kadar dasar semalaman OPR pada Khamis ini. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.65 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.86 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.24. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Perkembangan luar negara. Selepas kejayaan pendaratan manusia di bulan, Agensi Angkasa Lepas India menyasarkan satu lagi peristiwa penting dengan melancarkan misi ke matahari. Misi dilaksana menerusi pelepasan kapal angkasa Aditya L1 bagi perjalanan selama 4 bulan untuk mengkaji matahari. Menurut Pertubuhan Penyelidikan Angkasa India, ISRO, sekiranya berjaya, misi tersebut menjadi yang pertama pernah dilaksanakan negara Asia di orbit Suria. Aditya L1 membawa instrumen saintifik bagi memerhati lapisan luar matahari. Misi itu akan mengkaji lentingan jisim korona, fenomena berkala yang melihat pelepasan besar plasma dan tenaga magnet dari atmosfera matahari. Aditya L1 akan membantu meramalkan fenomena itu dan memberi amaran kepada semua orang supaya satelit boleh mematikan kuasanya.
India juga merancang misi bersama dengan Jepun menghantar kajian ke bulan menjelang 2025 dan misi orbit ke Zuhrah dalam tempoh 2 tahun akan datang. Pihak berkuasa Iraq menarik balik perintah berkurung di Bandar Kirkuk selepas konflik di bandar utara negara itu kembali pulih. Polis tempatan memberitahu keadaan lokasi bergolak itu mula stabil dan pasukan keselamatan dikerah mengawal situasi tersebut. Sabtu lalu, bandar tersebut dicemari bantahan dan pertempuran melibatkan puak Kurdis, Arab dan Turkmen mengorbankan 3 nyawa. Ketegangan terbabit turut mencederakan 20 yang lain termasuk orang awam dan anggota polis. Situasi terbaru menyaksikan situasi di Kirkuk kembali tenang dan puak bergolak telah membuka jalan utama menghubungkan Kirkuk dan ibu kota wilayah Kurdistan, Erbil. Pertempuran Sabtu lalu adalah yang terbaru dalam siri ketegangan antara Kurdis, Arab dan Turkmen. Sekurang-kurangnya 16 orang awam terbunuh dalam serangan terbaru pasukan separa Tentera Rapid Support Forces RSF di Khartoum, Sudan. Serangan rambang berkenaan melibatkan kawasan perumahan Karari dan Wad Al-Bakhit serta Al-Masjid. Angkatan Tentera Sudan SAF dalam satu kenyataan berkata pertempuran turut berlaku di Al-Shajara mengakibatkan 5 anggota RSF maut dan mencederakan 6 yang lain. Pasukan separa tentera terbabit berkata serangan sebagai tindak balas terhadap pengeboman di Nyala yang membunuh 14 orang awam dan mencederakan berpuluh-puluh yang lain. RSF juga mendakwa 60 tenteranya terbunuh semasa serangan di pangkalan Kor Jurutera SAF barat Bandar Omdurman. Pertempuran bersenjata antara tentera Sudan dan RSF tercetus sejak 15 April lalu telah menyebabkan lebih 3,000 terbunuh dan lebih 6,000 cedera. Indonesia memperkenalkan skim visa emas bagi menarik pelabur individu dan korporat asing bersama meningkatkan ekonomi negara itu. Visa tersebut memberikan lanjutan kepada permit kediaman bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Bagi visa 5 tahun, pelabur individu perlu menubuhkan syarikat bernilai $2.5 juta, manakala bagi visa 10 tahun, pelaburan bernilai $5 juta diperlukan. Sementara itu, pelabur korporat dikendaki melabur $25 juta untuk mendapatkan visa 5 tahun, manakala visa 10 tahun memerlukan pelaburan 2 kali ganda atau $50 juta. Pemegang visa emas berkenaan tidak lagi perlu memohon permit sebaik tiba di Indonesia. Negara lain di seluruh dunia yang sudah memperkenalkan visa emas adalah Amerika Syarikat, Ireland, New Zealand dan Sepanyol. Sukan misi mencungkil bakat-bakat baharu, sukan baseball wajar diteruskan bagi Persekutuan Baseball Kebangsaan BFM. Usaha tersebut mampu dilaksanakan menerusi penganjuran kejohanan baseball kebangsaan bawah 12 tahun pada bulan depan. Menurut Presiden BFM, Sazali Hussein, kejohanan pada 28 hingga 29 Oktober itu dijadual berlangsung di Jasim Melaka dan bakal disertai 8 pasukan negeri. Jelas beliau pencarian bakat baru penting sebagai persediaan untuk tamasya utama seperti Sukan SEA Thailand 2025. Kita harap kita dapat menemukan beberapa bakat baru yang akan kita bawa. Kemungkinan kita akan hantar keluar negara untuk menimba pengalaman-pengalaman baru ataupun teknik-teknik berkesan daripada jurulatih-jurulatih yang lebih berpengalaman. Perkembangan aksi Liga Bola Sepak Liga Wanita Nasional 2023, gol tunggal ketua pasukan Kelana United FC Intan Nasrah Anisah Zulkafli pada minit ke-39 membantu pasukan itu meraih kemenangan 1-0 menentang LMS Tigers di arena MBSJ Subang Jaya. Dalam aksi tersebut, gol tunggal perlawanan hadir selepas kekasaran K. Priyanka terhadap Nelly Jamini pada babak pertama dan pengadil Muhammad Akram Azman terus memberikan sepakan penalti. Intan Serah tidak mensisakan peluang berkenaan untuk menjaringkan gol untuk pasukannya.
Nampak ada improvement daripada game yang lepas. Kita tewas. Hari ini nampak pemain-pemain tahu tanggungjawab mereka, betapa pentingnya kita bermain di tempat sendiri untuk mendapatkan 3 poin. So Alhamdulillah, saya harapkan supaya performance begini dapat diteruskan untuk menentang pasukan Sabah minggu depan. Kemenangan itu membolehkan Kelana United mengumpul 7 mata hasil 2 kemenangan, 1 seri. Sementara LMS Tigers pula berada di kedudukan tercorot dengan 4 mata. Aksi Liga Perdana Inggeris, Arsenal mempamerkan aksi bertenaga menentang Manchester United apabila bangkit daripada ketinggalan untuk melakar kemenangan 3-1 malam tadi. Dalam aksi tersebut, gol pembukaan dijaringkan penyerang United Marcus Rashford pada minit ke-27 sebelum pemain tengah Martin Odegaard menyamakan kedudukan selang seminit kemudian. Aksi babak kedua lebih rancak apabila Arsenal mula berkemas rentak permainan dengan melakukan beberapa percubaan tepat. Ketika kedua-dua pasukan hampir menamatkan aksi dengan keputusan 1-1, skuad bimbingan Mikel Arteta bangkit untuk mendapatkan kemenangan. 2 gol Arsenal berjaya diperoleh ketika masa tambahan masing-masing menerusi Declan Rice dan Gabriel Jesus. Dalam pada itu, 3 mata penuh turut diraih Liverpool selepas menewaskan Aston Villa dengan keputusan 3-0. Itu juga adalah kemenangan ketiga berturut-turut The Reds selepas 4 perlawanan berlangsung. Perlawanan yang berlangsung di Anfield malam tadi menyaksikan Dominic Szoboszlai meledak jaringan pertama buat Liverpool dan Mohamed Salah menjaringkan gol ke-7-nya dalam 7 aksi berdepan Aston Villa. Satu lagi jaringan tuan rumah diperoleh hasil gol sendiri pemain lawan Matty Cash pada minit ke-22. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Jurgen Klopp naik ke tangga ketiga Liga dengan 10 mata daripada 4 aksi, manakala Villa mengumpul 6 mata. Bagi Klopp, kemenangan itu membuktikan pasukannya masih berada di tahap prestasi terbaik pada musim baharu. Beralih ke perkembangan MotoGP, pelumba pasukan Aprilia Alex Espargaro meraih kemenangan di litar Catalunya Spanyol dalam perlumbaan yang dicemari dengan insiden kemalangan ngeri. Pelumba itu turut mendedikasikan kemenangannya di Grand Prix Catalunya kepada juara dunia Francesco Bagnaia. Bagnaia yang mengemudi jentera Ducati berdepan kemalangan ngeri menyaksikan kakinya dilanggar pelumba KTM Brad Binder. Kemalangan berlaku selepas jentera yang dinaki hilang kawalan pada pusingan pertama perlumbaan. Dalam pada itu, rakan sepasukan Bagnaia, Enia Bastianini turut cedera dan dihantar ke hospital berdekatan. Ujian perubatan mendapati Bagnaia hanya mengalami kecederaan lebam dan akan menjalani rawatan susulan di Itali. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023 memburu dominasi di puncak Liga. Perjuangan terus diledakkan di setiap perlawanan. Isnin 4 September, Kelantan United FC bertemu Kuching City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.